Baiklah, apakah itu keterampilan? Definisi keterampilan ialah kebolehan untuk mengatakan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan ianya terbahagi kepada 4 aspek iaitu mendengar, bertutur, membaca dan juga menulis. Jom kita lihat apakah itu keterampilan mendengar. Ini adalah keupayaan seseorang mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi seperti perbualan, syarahan, ucapan, soal jawab dan sebagainya. Ianya mempunyai 3 peringkat iaitu peringkat awal, mengecam bunyi, mengajuk bunyi, mendengar dan menyebut perkataan, ayat dan rangkai kata, mengecam makna perkataan, melakukan sesuatu yang diminta dan berlaku tindak balas terhadap soalan yang mudah. Peringkat keterampilan mendengar yang kedua dikenali sebagai peringkat pertengahan, iaitu mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci, mengenal maklumat khusus, mengenal urutan, sebab dan akibat, mengenal situasi dan mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap. Dan yang ketiga ialah peringkat maju. Peringkat maju iaitu mengenal isi-isi penting, mengetahui fungsi tekanan, mencari jalan penyelesaian, mengikut aliran dalam perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur serta menggunakan pelbagai struktur nahu. Bentuk mendengar ialah mendengar secara pasif, berhati-hati, beremosi dan kreatif. Aspek mendengar pula ialah fizikal, psikologi dan neurologi. Seterusnya adalah keterampilan bertutur. Keterampilan bertutur adalah kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan mengujarkan kata-kata atau ayat dengan intonasi, nada, jeda serta helaan yang betul. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi iaitu setelah si penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengar. Jenis-jenis keterampilan bertutur adalah sehala iaitu berpidato dan berceramah dan bertutur secara dua hala iaitu berbual dan juga forum. Keterampilan bertutur mempunyai 3 peringkat iaitu peringkat awal di mana pelajar melafazkan pengucapan secara bertata susila, mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar, menyoal untuk mendapatkan maklumat dan membuat teguran atau situasi. Seterusnya adalah peringkat pertengahan. Di peringkat pertengahan ini, murid melakukan deskripsi tentang objek atau gambar, bercerita berdasarkan gambar bersiri, menghuraikan pengalaman atau sesuatu peristiwa, memberi arahan untuk membuat sesuatu perkara, mengambil bahagian dalam perbualan, membuat ulasan dan memberikan pandangan. Dan di peringkat terakhir iaitu peringkat maju, murid mampu menerangkan sesuatu peristiwa, objek, permainan, proses dan sebagainya serta mampu menyampaikan komen, laporan atau ulasan dan mengkritiknya. Aspek pertuturan adalah sebutan, tekanan, intonasi, tata bahasa dan juga kelancaran. Seterusnya adalah keterampilan membaca. Menurut Kamaruddin Haji Hussein 1988, membaca ialah proses memindahkan tulisan kepada suara. Membaca juga bermaksud menyuarakan tulisan, mengambil isi dan fikiran yang tertulis dan memahamkan kandungan. Keterampilan membaca mempunyai 4 jenis iaitu bacaan mekanis, bacaan mentalis, bacaan intensif dan juga bacaan ekstensif. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi yang bermakna. Terdapat 3 peringkat dalam kemahiran menulis, iaitu pra-menulis, mekanis dan juga pelahiran. Pada peringkat pra-menulis, kanak-kanak dan atau murid-murid didedahkan dengan aktiviti menulis dengan kemas serta melatih otot jari dan tangan. Pada peringkat mekanis, murid diajar untuk menguasai kemahiran menulis dengan membentuk huruf dan membentuk bulatan serta garisan. Dan pada peringkat pelahiran pula, murid dapat melahirkan idea dan pendapat serta dapat menulis jawapan mengikut pemahaman, menulis karangan dan menulis ayat berdasarkan gambar. Seterusnya adalah jenis keterampilan menulis. Terdapat 2 jenis keterampilan menulis iaitu menulis secara mekanis dan juga menulis secara mentalis. Pada peringkat menulis secara mekanis, kemahiran menulis pada peringkat awal yang perlu dikuasai oleh murid.
iaitu dengan melatih murid menulis dengan kemas, cepat dan boleh dibaca. Pada kemahiran menulis secara mentalis, ia ialah kemahiran yang telah dikuasai oleh murid setelah murid mendapat kemahiran mekanis. Kemahiran ini banyak melibatkan proses mental dan proses dan latihan mengeluarkan perasaan, kehendak, pendapat yang asli dari pemikiran sendiri. Baiklah, yang berikut merupakan penggunaan bahasa dalam pengucapan awam. Jadi, seseorang penutur perlulah menyampaikan ucapannya dengan jelas bagi menghasilkan bahasa yang jelas dan menyatakan apa yang dimaksudkannya dengan mudah, terus atau langsung dan tidak mengelirukan pendengar. Bahasa yang jelas akan dapat memperjelaskan maklumat untuk diterima oleh pendengar. Yang kedua, berhati-hati apabila menggunakan bahasa yang teknikal. Jadi, seelok-eloknya kita sebagai penutur ataupun pengucap memberikan makna ataupun erti kata-kata teknikal yang digunakan itu kepada pendengar agar mereka memahami apa yang didengari mereka itu. Yang ketiga, berhati-hati apabila menggunakan perkataan yang mempunyai makna berlapis ataupun bahasa konotatif. Sentiasa jadi penutur perlulah sentiasa menghuraikan apa yang dimaksudkan untuk mengelakkan kekeliruan dan ketidakfahaman, khususnya konsep-konsep yang diterap dalam teks ucapan. Baiklah. Jadi kita akan teruskan dengan bab yang seterusnya, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua, ataupun secara akronimnya lebih dikenali sebagai SKPM G2. Jadi, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua telah dibahagikan kepada dua standard, iaitu Standard 4 Pembelajaran dan Pemudahcaraan dan juga Standard 5 Kemenjadian Murid. Standard 4 berasaskan sebagai guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai dan juga murid sebagai pembelajar aktif. Manakala bagi standard kelima, iaitu kemenjadian murid dalam akademik, kemenjadian murid dalam co-curriculum dan juga terakhir sekali kemenjadian murid dari segi sahsia. Berikut merupakan huraian kepada asas-asas ataupun objektif utama standard pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC. Yang pertama, guru sebagai perancang. Jadi, guru perlu bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan. Yang kedua, guru juga perlu menyediakan rancangan pengajian harian, iaitu RPH, bagi memberi peluang kepada pernyataan aktif murid dengan menepati objektif pembelajaran mengikut keupayaan murid masing-masing. Yang kedua, guru sebagai pengawal. Jadi, guru perlulah bertindak sebagai pelaksanaan PDPC untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran perancangan. Yang kedua, guru juga perlu mengawal proses pembelajaran secara terancang dengan mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberikan peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDP. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru perlulah bertindak sebagai pembimbing bagi membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Yang kedua, guru juga perlu membimbing murid secara profesional dan terancang dengan memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran.
ataupun mata pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul, tepat, berhemah dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, guru sebagai pendorong. Huraiannya, guru perlulah bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Yang kedua, guru juga perlu mendorong emosi murid bagi melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang dengan memberi pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan serta prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah, menyeluruh dan berterusan. Jadi yang ketiga pula, guru perlu mendorong minda murid bagi melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang dengan merangsang murid untuk berkomunikasi dan berkolaboratif bagi mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk murid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Yang kelima, guru sebagai penilai. Jadi, guru juga turut berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap pengesahan murid. Yang kedua, guru perlu melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang dengan menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan aktiviti pemulihan, pengayaan, membuat refleksi serta menyimak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa secara menyeluruh dan berterusan di Malaysia. Yang keenam, iaitu yang terakhir, murid sebagai pembelajar aktif. Jadi, murid perlu bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. Selain itu, murid juga perlu melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan seperti memberikan respons, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara berkolaboratif. Berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan soalan, menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan berdasarkan objektif pelajaran secara aktif, yakin dan berhemah. Seterusnya, elemen keterampilan berbahasa. Elemen keterampilan berbahasa ini merupakan sesuatu unsur yang terdapat dalam keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk mengukuhkan lagi keterampilan berbahasa dalam seseorang individu. Elemen keterampilan berbahasa dari segi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua, SKPMG 2. Yang pertama, elemen kepimpinan. Kepimpinan seorang guru ialah untuk membentuk murid-murid mempunyai kepimpinan yang baik. Sebagai contoh, apabila seseorang murid itu mempunyai kepimpinan dalam diri, mereka akan mudah untuk bertutur dan berkomunikasi dengan baik. Seterusnya, elemen pengurusan organisasi. Elemen ini membantu melancarkan proses bagi murid-murid menguasai keterampilan berbahasa. Misalnya, pihak sekolah dan guru boleh menyediakan aktiviti yang menarik bagi menyediakan mereka asas keterampilan berbahasa yang baik. Seterusnya, elemen pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Pengurusan ini penting bagi mendedahkan kepada murid-murid tentang keterampilan berbahasa. Contohnya melalui aktiviti ko-kurikulum. Murid-murid boleh dilantik untuk menggunakan keterampilan bertutur mereka dengan baik seperti pengucapan awam. Seterusnya, kita lihat elemen yang keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan, PDPC. Seperti yang kita sedia maklum, guru bukan sahaja sebagai pendidik tetapi juga sebagai pemudah cara kepada murid-murid. PDPC ini dapat membantu murid-murid melancarkan atau memahami lebih lagi keterampilan berbahasa dengan baik. Seterusnya kita lihat elemen yang kelima, iaitu kemenjadian murid. Kemenjadian murid ini sangat penting kerana dapat dibentuk melalui keterampilan berbahasa. Sebagai contoh yang boleh kita ambil, murid-murid dapat memberi respons dengan baik ketika mendengar.
Hal ini dapat membantu murid-murid menjadi seorang murid yang mempunyai kepribadian yang tinggi. Kami sekumpulan telah melaksanakan salah satu contoh pengucapan awam, iaitu forum. Sekarang, jom kita sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan masa kini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisarkan mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. Teknologi maklumat banyak manfaat, mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel yang pertama, Saudari Ain. Dan Saudari Ain merupakan guru pakar IT di sebuah sekolah kebangsaan Tok Uban. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 3 tahun di dalam bidang perguruan. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kedua yang lagi cantik dan jelita, Saudari Syahirah. Saudari Syahirah merupakan pengarah pelajaran negeri Selangor. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri selama 5 tahun. Selamat datang saya ucapkan. Dan di hujung kiri saya, orang lama di dalam bidang pendidikan, guru veteran yang telah berkhidmat selama 10 tahun di dalam bidang pendidikan. Selamat datang saya ucapkan Saudari Syafiah. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan lebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Kemajuan teknologi maklumat ini juga turut mempengaruhi bidang pendidikan. Jadi, pada hari ini, kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam bidang pendidikan dan apakah kesannya kepada pendidikan negara kita. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan kepada soalan kepada guru pakar IT kita, Saudari Ain. Baik cikgu, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ini? Terima kasih kepada moderator, Saudara Ikhwan, di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya teknologi maklumat dan komunikasi ini mempunyai pelbagai takrifan yang bersifat global. Sebelum saya lanjutkan lagi penerangan saya, eloklah kiranya kita melihat satu persatu definisi teknologi maklumat dan komunikasi. Menurut Iskandar Ali Shahbana, seperti yang dikutip Yusof Hadi Miyarso 2007, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Namun, takrifan teknologi yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan di institusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Seterusnya, maklumat. Maklumat merupakan cetusan idea, pendapat, pengertian, fakta atau pengetahuan baru yang dikemukakan untuk kegunaan pengguna semua.
Maklumat juga merujuk kepada sebarang data yang telah dimanipulasikan oleh komputer yang boleh disimpan, dikongsi dan boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua. Saya rasa itu sahaja. Okey, terima kasih kepada panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malahan, penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi sesetengah pihak, terutamanya masyarakat bandar. Persoalan saya kepada Saudari Syahirah, adakah dasar pendidikan negara kita seiring ataupun menyokong pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan? Dan apakah contoh penggunaannya di dalam bidang pendidikan masa kini? Terima kasih Tuan Moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, untuk makluman, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 telah menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini, termasuklah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran, pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaiktarafkan pengetahuan dan kemahiran ICT, mengaplikasikan ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Penggunaan dan pengaplikasian ICT dalam konteks pendidikan di Malaysia adalah faktor utama yang menyumbang kepada cabang ilmu baru dalam era informasi kini. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, ICT membantu dari aspek pembelajaran dan pengajaran serta sistem pengurusan di sekolah. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk 3 polisi utama dalam pendidikan, iaitu kemudahan ICT, disediakan kepada semua pelajar sebagai langkah untuk mengurangkan jurang digital antara sekolah. ICT dalam pendidikan sebagai medium bantuan pengajaran dan pembelajaran, menjadikan ICT sebagai sebahagian daripada mata pelajaran di sekolah serta menggunakan kemudahan ICT untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan dalam sistem pengurusan sekolah. Itu sahaja. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah pun digunakan dan diterapkan di dalam bidang pendidikan negara kita. Pada perangan Saudari Syafiah, sebagai orang lama di dalam bidang pendidikan, apakah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memberikan faedah atau kesan yang positif kepada bidang pendidikan? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini, perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah membawa kebaikan kepada pelbagai sektor, terutamanya sektor pendidikan. Walau bagaimanapun, ada sesetengah pihak yang berpendapat bahawa teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada sektor pendidikan. Isu ini juga merupakan isu yang hangat dibincangkan pada masa kini. Pada pandangan saya, sebagai guru lama yang berada dalam bidang pendidikan ini, penggunaan teknologi maklumat dapat meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar dan kedua, menjimatkan kos. Seterusnya, dengan adanya teknologi yang canggih, segala tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan betul. Sebagai contoh, proses mencari maklumat, menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pengajar dan lain-lain lagi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ini merupakan kebaikan kepada perkembangan teknologi. Adanya teknologi multimedia menjadi semakin menarik kerana teknologi ini baru diperkenalkan pada tahun 1990-an. Walaupun sebelumnya sistem CAL, Computer Aided Learning dan hypertext masih terbatas dalam media yang terpisah-pisah, belum digabungkan seperti multimedia yang memiliki makna gabungan pelbagai media, teks, suara, imej, animasi dan video dalam satu perisian. Apabila semakin banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan,
pendidikan jarak jauh menyediakan satu cara untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan secara global. Kini, pelbagai pengetahuan terkini dapat disalurkan melalui internet. Internet merupakan khazanah ilmu yang membantu berjuta-juta pelajar untuk mendapatkan maklumat dalam proses pembelajaran dan penyelidikan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Saudari Syafiah atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, guru memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak murid di sekolah. Persoalannya, adakah pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memudahkan atau membebankan guru? Dan apakah pula peranan guru dalam menjayakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam pendidikan? Saya tujukan soalan ini kepada panel kedua kita, iaitu Saudari Syahirah. Pada pendapat saya, ianya sememangnya membantu dan memudahkan guru. Tidak timbul soal membebankan guru kerana kewujudannya serta fungsinya lebih kepada untuk membantu dan memudahkan tugasan guru. Bagaimana ianya dapat membantu? Guru dapat menggunakan kemudahan ini dengan melaksanakan PNP dengan lebih menarik dan berkesan serta ianya memudahkan untuk mencapai objektif PNP yang telah ditetapkan. Namun, ini berbalik kepada sikap guru juga. Ada setengah guru yang mungkin mempunyai ideologi yang berbeza dan meletakkan pengaruh negatif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan ini. Contohnya, apabila seorang guru itu tidak berminat dengan penggunaan ICT ataupun tidak mempunyai kemahiran dalam penggunaannya, guru tersebut akan merasakan terbeban dan sukar berbanding dengan guru yang mempunyai kemahiran, mempunyai pengetahuan dan mengetahui kebaikan penggunaan ICT ini. Guru-guru ini tidak akan merasa terbeban, malahan berasa lebih lega kerana mempunyai alat bantuan yang efektif serta menjayakan pelajaran mereka. Jadi mungkin Cikgu Ain ingin membuat sedikit penambahan? Terima kasih Saudara Ikhwan. Pada masa kini, teknologi maklumat komunikasi TMK sepatutnya dilihat sebagai satu keperluan. Kita tidak boleh menafikan lagi kegunaannya yang sangat penting dan meluas dalam kehidupan seharian kita. Sistem pendidikan kita juga perlu selari. Kita tidak boleh ketinggalan dan masih ditakut lama. Seperti yang telah disebut oleh Saudari Syahirah sebentar tadi, semuanya berbalik kepada guru itu sendiri. Oleh itu, guru-guru seharusnya melengkapkan diri dengan memantapkan lagi pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ini. Seiring dengan peredaran masa dan kecanggihan teknologi yang kian pesat membangun. Hal ini sangat penting kerana kita sebagai seorang guru, tugas kita bukan hanya mengajar murid menulis dan membaca. Kita juga bertanggungjawab dalam membentuk kemajuan pendidikan di Malaysia yang tercinta ini. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh kedua-dua panel kita. Namun begitu, pastinya penggunaan teknologi maklumat ini ada batasannya. Terutamanya di negara kita, di mana sekolah telah terbahagi kepada sekolah di kawasan bandar dan di luar bandar. Bagaimanakah Cikgu Syafiah melihat keadaan ini? Terima kasih Saudara Ikhwan. Pada masa kini, teknologi maklumat komunikasi TMK sepatutnya dilihat sebagai satu keperluan. Kita tidak boleh menafikan lagi kegunaannya yang sangat penting dan meluas dalam kehidupan seharian kita. Sistem pendidikan kita juga perlu selari. Kita tidak boleh ketinggalan dan masih ditakut lama. Seperti yang telah disebut oleh Saudari Syahirah sebentar tadi, semuanya berbalik kepada guru itu sendiri. Oleh itu, guru-guru seharusnya melengkapkan diri dengan memantapkan lagi pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ini. Seiring dengan peredaran masa dan kecanggihan teknologi yang kian pesat membangun. Hal ini sangat penting kerana kita sebagai seorang guru, tugas kita bukan hanya mengajar murid menulis dan membaca. Kita juga bertanggungjawab dalam membentuk kemajuan pendidikan di Malaysia yang tercinta ini. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh kedua-dua panel kita. Namun begitu, pastinya penggunaan teknologi maklumat ini ada batasannya. Terutamanya di negara kita, di mana sekolah telah terbahagi kepada
sekolah di kawasan bandar dan di luar bandar. Bagaimanakah Cikgu Syafiah melihat keadaan ini? Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini atas soalan yang telah diajukan. Baiklah, setiap perkara tentunya ada pro dan kontra seperti penggunaan ICT dalam pendidikan. Kebanyakan berfikir sepertinya sukar untuk mengaplikasikan penggunaan ICT bagi kawasan luar bandar kerana kekurangan bekalan elektrik dan internet. Namun, menurut Konvensyen Nasional PIPP kedua pada tahun 2008 berkenaan merapatkan jurang pendidikan telah menyarankan beberapa program serta projek infrastruktur ICT di luar 3 bandar. Ini adalah bertujuan supaya dapat membina kesediaan pembelajaran awal di kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun, khususnya murid-murid luar bandar dan juga anak-anak orang asli. Kementerian Pelajaran juga berusaha untuk merapatkan jurang pendidikan di antara murid-murid sekolah bandar dan juga murid-murid di sekolah luar bandar, seperti mana yang terkandung di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Oleh hal demikian, keterbatasan yang wujud pada masa sekarang akan dilupuskan secara berperingkat dari semasa ke semasa. Sebagai seorang guru, saya menyokong 100% penggunaan ICT dalam pendidikan di negara kita untuk mewujudkan negara yang berfikiran minda kelas pertama pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Syafiah di atas penjelasan sebentar tadi. Jadi, soalan terakhir saya pada hari ini. Jadi, saya ingin mendengar daripada salah satu panel kedua kita, iaitu Saudari Syahirah, berikan sedikit rumusan berkaitan tentang penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam pendidikan di negara kita. Jadi, silakan. Kesimpulannya, dunia tanpa sebaran ini memaksa industri pendidikan di Malaysia untuk melalui era transformasi yang sangat dirasai globaalnya. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia yang semakin pesat ini adalah hasil daripada minat ibu bapa yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka, baik di peringkat prasekolah, pendidikan rendah, menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Oleh itu, peranan-peranan daripada pihak pendidik, ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sepadan. Akhir sekali, pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif, menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain yang akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita, terutamanya bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat menceburui kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT ataupun teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga di dalam bidang pendidikan. Namun ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru. Yang pasti, kita tak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justru, sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan terima kasih.